Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada pagi yang penuh keberkatan ini. Kita masih lagi berada di bulan Ramadan Al-Mubarak dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam siri-siri pengajian Fiqhul Muamalat yang begitu jarang dibincang oleh para asatizah dan ustaz-ustaz yang mengajar di masjid, di surau dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba setakat yang termampu dan setakat mana yang kita mampu memahami dan menguasai asas-asas dalam fiqhul muamalat ini. InsyaAllah semoga ada manfaatnya dalam kehidupan kita seharian yang sentiasa bermuamalah dengan sesama manusia dan tak kira sama ada dengan umat Islam ataupun orang-orang yang bukan Islam. Okey, kita bincang dulu berkaitan dengan muamalat ini merupakan satu kaedah kita berurusan dengan manusia, dengan harta benda yang membolehkan kita mengurus hak-hak pemilikan terhadap sesuatu harta itu. Okey. Secara umumnya saya dah bincang dulu beberapa sebab-sebab pemilikan ataupun yang kita sebut pemilikan secara sempurna tu boleh kita perolehi dengan beberapa kaedah atau beberapa cara yang ditentukan oleh syarak, yang diiktiraf oleh syarak. Okey, antaranya yang saya sebutkan yang paling mudah sekali untuk kita mendapat hak yang tanpa usaha apa-apa, iaitu al-miras, iaitu harta pusaka. Yang ini kita perlu kata satu pengajian khusus lah berkaitan dengan harta pusaka ni. Dia satu perbahasan yang panjang dan di antara ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang menceritakan secara detail hampir-hampir sempurna lah kaedah-kaedah di dalam pengurusan harta pusaka ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Selain daripada sebahagiannya disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, tapi banyak ayat yang menceritakan tentang kaedah pembahagian harta pusaka ni. Okey, harta pusaka ni memang kaedah yang paling mudah, yang kita tidak minta dilahirkan sebagai waris, tetapi kita ditakdirkan oleh Allah sebagai waris. Maka tidak ada siapa yang boleh menghalang pewarisan itu. Hatta pemilik harta itu sendiri pun tak mampu untuk menghalang seorang waris itu daripada menjadi warisnya, kecuali beberapa sebab yang kita akan tengoklah. Halangan-halangan pewarisan itu sahaja yang boleh menyebabkan seorang itu terhalang daripada menjadi pewaris. Bagi pemilik harta tu, ketika kematiannya dia sudah hilang hak sebenarnya, dan hak itu terus secara automatik berpindah kepada pewaris-pewarisnya. Sama ada dia suka ataupun tak suka, sama ada waris-warisnya itu setuju atau tak setuju, ia tetap menjadi hak milik waris. Walau apa pun yang berlaku, walau apa pun situasi yang ada, itu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tentang harta pusaka ni. So itu nanti kita akan bincang di kemudian hari lah.
Okey, yang keduanya hak syuf'ah yang kita sebut, bagi mereka yang memiliki tanah, harta-harta ta'alih ini, secara berjiran, maknanya dia ada hak terhadap harta jirannya itu ketika mana jirannya nak menjual ataupun memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dia ada hak untuk campur tangan, dan dia ada keutamaan untuk diberikan tawaran untuk membeli harta tersebut dulu sebelum daripada ianya ditawarkan kepada orang lain. Itu hak syufa'ah. Kemudian kita ada yang disebut akad-akad yang memindahkan hak milik. Yang ini satu perbahasan yang panjang dan berkembang dari masa ke semasa. Ini yang menimbulkan berbagai-bagai fatwa baru yang sudah dilaksanakan dan diamalkan dalam masyarakat, hingga melahirkan sistem-sistem perbankan Islam dan sebagainya, iaitu akad-akad yang memindahkan hak milik. Bermula yang besarnya akad-akad jual beli, kemudian kita ada sewaan, kita ada wakaf, kita ada hibah, dan ada bermacam-macam lagi. Ada akad istisna, ada akad jual salam dan sebagainya lah. Yang ini kita akan cuba tengok satu persatu setakat mana yang kita mampu untuk memahami, insya-Allah. Kemudiannya kita ada yang disebut al-istila'u 'alal mubah, penguasaan terhadap harta-harta yang belum ada pemilik. Satu harta yang harus, maknanya harus sesiapa sahaja menjadi orang pertama untuk memilikinya. Dan insya-Allah kita akan tengok perincian-perinciannya. Saya telah pun sebut secara ringkas dahululah. Okey, yang pertamanya kita tengok penguasaan terhadap harta-harta yang belum ada pemilik ini, al-istila'u 'alal mubah ini. Dia ada beberapa kaedah lah, beberapa kaedah atau beberapa sektor yang kita tengok. Yang pertamanya ihya'ul mawaj, iaitu penerokaan tanah. Tanah yang mati, yang tidak diusahakan oleh siapa, yang tidak ada dimiliki oleh siapa, bagi pihak yang mengusahakan tanah tersebut atau disebut peneroka-peneroka, dan ini dia akan menjadi hak milik peneroka itu. Dalam muamalat disebut sebagai istilah ihya'ul mawaj, menghidupkan tanah-tanah yang mati. Okey. Kemudian kita ada al-istila' 'alal ma'adin, usaha cari gali bahan-bahan galian di dalam tanah sebagainya, bahan-bahan mentah, sama ada biji timah ataupun minyak, biji besi dan bauksit lah, apa kebedanya, apa semua yang sama ada kita tahu ataupun tak tahu pun, ianya akan terus berlaku sepanjang zaman adanya bahan-bahan mentah di dalam tanah yang boleh dijadikan hasil negara dan sebagainya lah. So itu kita tengok nanti bagaimana hukum asalnya sesiapa yang menjumpai al-ma'adin ataupun bahan galian seperti ini. Kemudiannya al-istila' 'alal kunuz, iaitu menguasai harta karun. Iaitu harta karun ni ada dua jenis, iaitu ada harta karun yang ada mempunyai kesan-kesan ataupun tanda-tanda tamadun Islam, ada yang lain selain daripada yang ada tanda-tanda tamadun Islam itu. Dan kemudiannya as-sayd, iaitu berburu. Kita berburu binatang-binatang yang tidak ada siapa pemiliknya, burung-burung di udara, ikan-ikan dan hasil tangkapan laut, sungai dan sebagainya. Dan kemudiannya kita ada yang terakhirnya al-istila'u 'alal kala', penguasaan kepada rumput rampai dan wal ajam, iaitu tumbuh-tumbuhan hutan, pokok paku pakis dan sebagainya lah.
Situ insya-Allah secara terperincinya kita akan tengok kemudian. Hari ini kita masuk salah satu daripada apa yang saya sebut tadi, iaitu kaedah Ihya'ul Mawad, penerokaan tanah yang belum dimiliki oleh siapa. Antara syarat tanah yang boleh diteroka ni maknanya bukan semudah-mudah itu je siapa nak teroka. Ada syaratnya yang ditetapkan oleh fuqaha. Yang pertamanya, hendaklah harta yang belum diterokai oleh siapa. Tak bolehlah orang dah teroka dia pun menyelit kat situ lah, orang kata dia pun teroka sama. Dia perlu ada kaedah lah pembahagian macam mana dia nak meneroka. Kemudiannya tanah yang jauh dari bandar dan penempatan. Maknanya kawasan bandar dan penempatan tu tidak diistilahkan sebagai tanah mati. Ia tanah yang sudah pun dikuasai oleh sama ada pihak kerajaan ataupun mana-mana individu ataupun masyarakat. Ketiganya, tiada kaitan dengan siapa atau tujuan-tujuan tertentu. Ada juga yang kerajaan tak jadikan sebagai penempatan, orang pun tak ada siapa nak ambil dia sebagai hak milik, tapi contohnya tempat buang sampah ataupun reserve hutan simpan, padang ragut, pusat rekreasi dan sebagainya. Ini disebut harta-harta awam yang walaupun dia tidak diistilahkan sebagai pemilikan individu, mana-mana individu tertentu, ia dibilik negara kan. Maknanya dia hak negara dan tidak boleh tanah-tanah seperti ini dikuasai ataupun diteroka oleh mana-mana masyarakat ataupun individu tertentu. Kemudiannya, hendaklah mendapat kebenaran pemerintah. Ini kebanyakan fuqaha memang mensyaratkan mendapat kebenaran pemerintah. Sebab itu pada hari ini semua isu berkaitan tanah ni kalau kita di Malaysia ni tercakup di bawah kanun tanah negara yang digubal walaupun tidak nama Islam lah ataupun tidak nama fiqh munakahat di dalam penggubalan undang-undang ni, tapi ada banyak sebenarnya setakat mana yang tidak bertentangan dengan hukum syarak itu. Maknanya ia mengambil jis ataupun intipati daripada kaedah fiqh muamalat ini untuk dijadikan undang-undang itu. Maka oleh kerana dia digubal oleh pemerintah yang sah, maka kita hari ini kena taat dan patuh kepada kanun tanah negara. Mana tak boleh lagi sewenang-wenang nak ikut hukum fiqh ini semata-mata. Kerana fiqh itu berkembang. Kanun tanah negara itu pun dikira fiqh jugalah. Tetapi itu fiqh setempat ataupun fiqh tempatan yang mengikut ketetapan pemerintah. Dan kemudiannya, hendaklah siapa yang nak Ihya'ul Mawad itu, nak menghidupkan tanah yang mati itu, dia melakukan kerja-kerja penerokaan itu. Dia tak boleh main tanda-tanda lepas tu dia duduk saja bertahun-tahun terbiar aja, apa pun tak buat, tapi dia mengaku itu menjadi hak milik dia walaupun pada dia orang pertama yang menjumpai tanah itu sebagainya. Okey, ini beberapa asas pentinglah, syarat-syarat penting yang dikendaki, yang ditetapkan oleh fuqaha bagi membolehkan seorang itu meneroka satu tanah. Okey, ini bermakna tidak boleh diteroka tanah-tanah yang mempunyai beberapa ciri. Tanah yang pertama, tanah yang pernah diterokai tetapi sudah tidak dimanfaatkan. Ada orang dia sudah teroka, lepas tu ditinggal. Dia masih lagi hak milik orang tu walaupun dia tak manfaatkan. Okey, ni kenapa dia biar terbengkalai begitu apa semua, itu kerajaan berhak untuk membuat peraturan dan undang-undang lah untuk memastikan setiap yang diteroka tu mesti dimanfaatkan. Tapi dari segi asalnya dia tidak menghilangkan hak milik, kerana hak milik itu sudah menjadi hak kekal
milik kekal dan ia tidak hilang hanya semata-mata kerana tanah itu tidak dimanfaatkan. Kemudian tanah yang terletak di kawasan bandar dan kawasan pembangunan juga tidak boleh diteroka. Dan ketiganya tanah yang dikhaskan untuk tujuan tertentu tadi juga tidak boleh diteroka. Okey. Antara fuqaha syarat fuqaha bagi penerokaan tanah ini adalah kebenaran pemerintah yang kita sebutkan tadi. Ada walaupun ada fuqaha yang mewajibkan kebenaran pemerintah dan manakala ada juga fuqaha yang hanya mensunat memberikan hukum sunat sahaja kebenaran pemerintah. Tapi mana-mana negara pun sekarang ni dalam kerangka negara moden sekarang ni kesemua negara sudah pun mempunyai menggubal undang-undang tanahnya sendiri. Dan ini tak heran tuan, isu tanah ni dia boleh bawa huru-hara, kacau bilau, bergaduh, adik-beradik pun boleh bergaduh sampai mati disebabkan tanah. Maka logiklah sebenarnya undang-undang tanah ni memang menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara. Apabila wujud negara, wujud pemerintah, mereka terus menggubal undang-undang tanah ni kerana bagi rakyat jelata lah, tanah ni adalah satu yang cukup sensitif dan ia adalah keperluan kepada masyarakat yang perlu dikawal dan diatur dengan peraturan yang sistematik. Tanpa peraturan yang sistematik ini, kita akan menghadapi suatu negara tu pasti akan menghadapi masalah di kalangan rakyat jelatanya, insya-Allah. Yang keduanya, apabila disebut oleh fuqaha mesti dia melakukan kerja-kerja penerokaan, ini sebenarnya berlandaskan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah menjadi miliknya. Juga sebenarnya dibincang oleh fuqaha bolehnya melakukan kerja-kerja awal atau at-tahjir. Tahjir ni proses menanda ataupun memagar kawasan sebelum melakukan kerja-kerja penerokaan itu dapat disempurnakan. Ialah kita boleh bayang zaman dulu, siapa yang boleh tanda tanah dia setakat mana ataupun ada yang mampu dia pagar dulu, kemudian baru dia usahakan tanah itulah. Ini sebenarnya nak di peringkat awal, nak tanda supaya kalau perkahwinan tu ada meminang, supaya orang tak pinang di atas pinangan itu. Maknanya supaya tak bergaduh, kita baru nyangkui kat ni tapak, satu tapak ni, tiba-tiba ada orang sebelah pula datang cangkui juga kat tapak sebelah. Macam mana kita nak tanam dalam keadaan yang kita baru cangkui sekerat je, sekaki dua kaki persegi je, tiba-tiba ada orang pula cangkui kat sebelah, sedangkan kita nak tanam tu perlukan kawasan dan jarak yang tertentu lah kan. Jadi ini tak munasabah benda tu dibiarkan begitu. Jadi maknanya fuqaha mengiktiraf kerja-kerja tahjir ini, kita buat tanda atau pagar dulu sebelum melakukan penerokaan. Dan dari segi fiqhnya adalah haram ataupun tidak boleh kita melanggar batas ataupun menyeberang ataupun tidak menghormati penandaan saudara kita. Sama hukum sebagaimana kita meminang atas pinangan orang lain ataupun kita membeli atas belian orang lain, sebagaimana yang ma'ruf hukumnya di kalangan umat Islam.
Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, laisa li'arqi zalim haqq, tidak ada bagi peluh orang yang zalim itu sebarang hak. Ini memberi isyarat bahawa walaupun dia juga usahakan benda yang sama, tetapi dia melakukan usaha penerokaan itu di atas kezaliman kezaliman dia, mengambil hak yang sepatutnya menjadi hak saudara dia, maka hak dia pun tidak sabit sebenarnya. Dia tidak boleh mendapat hak secara hak lah, secara benar. Itu isyarat daripada sabda Nabi SAW berkaitan dengan masalah tanah ini lah. Okey, kemudiannya dia ada tamat tempoh ataupun orang kata dia perterusan macam tu je ke. Ada orang yang menanda tanah tu, memagar tanah tapi tak buat apa-apa. Nak kata nak tanam pun tidak, buat rumah pun tidak, apa pun tidak. Hari ni kita banyak jumpa lah minta mohon tanah untuk buat rumah, untuk tanah pertanian, tapi apa pun tak buat sampai anak cucu jadi harta pusaka sebagainya. Tapi itulah ikut tanah negara, makna kanun tanah negara pun kerajaan boleh rampas balik tanah tu kan. Walaupun benda ni taklah banyak berlaku pun, kerana setakat ini kita taklah terdesak sangat sampai tak cukup tanah. Tapi kalau negara-negara macam Singapura sebagainya tak cukup tanah tu, tak ada ni, tak mustahil benda ini akan dilakukan oleh pihak kerajaan lah. Okey, tapi setakat ini walaupun tak dilakukan, tapi ada asas untuk kerajaan melakukan sebegitu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, man ahya ardan maitatan wahiyalah walaysa limutahajjir haqqun ba'da thalatha sinin. Sesiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu adalah menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagi orang yang melakukan kerja-kerja awal ini, penerokaan itu, selepas daripada 3 tahun. Itu benchmark yang diletakkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang nak meneroka tanah dan membuat kerja-kerja penandaan awal ini. Adalah tempoh ruang masa. Kita tak ada kelemahan masing-masing lah. Maknanya mungkin ada orang yang waktu dia teroka, dia tanda awal tu dia sihat walafiat, tapi bila selepas ditanda dia ada masalah kesihatan dan sebagainya, diberi tempoh selama 3 tahun lah untuk memulakan usaha dan menyempurnakan usaha tu. At least kalau dalam tempoh 3 tahun tu dia dah mulakan pun, itu dah jadi okey, boleh diterima lah. Tapi kalau dalam tempoh 3 tahun tanda-tanda tinggal langsung, tak ada buat apa, jadi semak langsung habis begitu je, jadi hutan balik, maka ini isyarat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu tadi. Selepas 3 tahun dibiar sebegitu je tanpa sebarang kerja, maka boleh sebenarnya menyebabkan hak miliknya itu hilang daripada tanah tersebut, dan tidaklah menjadi kesahan orang lain yang meneroka ataupun menguasai tanah itu dengan usaha mereka. Ataupun dari segi undang-undang masa kini, tidak ada masalah bagi kerajaan untuk merampas balik tanah tersebut dan memilik negarakan balik tanah itu. Jadi secara asasnya, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, oleh kerana keadaan dunia yang sudah berubah pada hari ini, pentadbiran tanah di negara ini telah pun diletakkan di bawah kanun tanah negara dan menjadi hak kerajaan negeri untuk menyelenggara
ataupun mentadbir tanah melalui pejabat tanah di daerah-daerah, dan ianya tidak lagi kita bergantung kepada muamalah ataupun secara khususnya hukum hakam ihyaul mawad sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab fiqh, sebagaimana yang digunakan pakai oleh ulama pada masa dahulu. Walau bagaimanapun ianya tidaklah lari langsung orang kata, ataupun totally beza langsung, ataupun menolak terus konsep-konsep asas yang ditetapkan oleh fiqh dalam fiqh muamalah ini. Walau bagaimanapun ianya terletak kepada kebijaksanaan pemerintah demi untuk menjamin keadilan kepada rakyatnya, kan. Dan konsep ataupun kaedah besar yang menjadi pegangan dalam urusan rakyat dan pemerintah ini disebut dalam kaedah fiqh tasarruful imamu ala ra'iyati manutun bil maslahah. Maknanya urusan pemerintah dan rakyat dalam urusan perkara yang tidak ada nas yang menentukan secara qat'i, sama ada qat'iyat tersebut ataupun qat'iyat dilalah, ketetapan syariat Allah secara pasti dan tertentu, yang disebut dengan nyata oleh Allah dan Rasulnya, maka terserah kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang dipikirkan sesuai dengan berdasarkan pada asas keadilan kepada rakyat jelata, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada sedikit pengajaran untuk kita mengetahui sedikit sebanyak. Bukanlah maknanya dalam menguruskan tanah ini Islam terlepas pandang ataupun tak ada kena-mengena langsung. Sebenarnya memang Islam memang ada asasnya meletakkan kaedah untuk bagaimana untuk berurusan dan beramalah dalam urusan pemilikan tanah ini. Tetapi ianya fiqh itu yang kita sebut fiqh itu berkembang, kefahaman terhadap fiqh ini berkembang, dan ianya bergerak seiring dengan zaman. Dan bagi kita, kita kena memahami konsep-konsep asas keadilan dan ketetapan prinsip-prinsip syarak yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kita menyesuaikannya ataupun orang sebut sinkronaskan dia dengan perundangan yang ada pada ini. Mudah-mudahan ada manfaat dengan kuliah kita pada kali ini sebagai asas untuk kita memahami bagaimana fiqh munakahat ini, fiqh muamalat ini berjalan di dalam masyarakat, dan ianya masih menjadi apa kita kata mutiara yang tidak ternilai bagi kehidupan manusia sepanjang zaman, dan terpulang kepada kita sama ada untuk memahaminya, menghayatinya dan mengembalikan kegemilangannya, ataupun kita nak melupakan terus, ataupun mencipta peraturan baru yang mungkin kalau tidak didasarkan kepada asas-asas yang ditetapkan oleh Islam ini, kita akan melihat kelemahannya di berbagai sudut lah, insya-Allah. Kerana kita amat meyakini bahawa apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya ada yang terbaik, yang tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan walau bagaimanapun ianya tidaklah
menamat ataupun menyebabkan manusia langsung tidak dapat berfikir dan menggunakan akal fikirannya, hati nuraninya di dalam mencari keadilan sesama manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah. Kesilapan dan kelemahan saya sebagai manusia, saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.